Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai geng. Pada video kali ini Bro Fatih nak sembang berkaitan tentang episod pertama Ultraman Deka. Tetapi sebelum tu, kepada sesiapa yang baru sampai, jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya channel ini boleh berkembang di masa akan datang, insya-Allah. Korang memang mantap Pak Bu, terbaik Makcik Kia. #eratkan ukhuwah silaturahim antara Toku fans. Dan dalam video kali ni Bro Fatih cuma nak bahas ringkas sahaja. Dalam episod yang pertama, kita nampak dia punya storyline ataupun jalan cerita dikembangkan dengan agak baik. Kira macam tak rushing, diceritakan satu demi satu. Keseluruhan cerita untuk episod yang pertama ni kita nampak lebih kurang macam Daina, tapi tak sama. Dan dalam tu juga kita dikisahkan dia punya peristiwa tu adalah setelah 7 tahun episod Zack Ultraman Trigger, ataupun 9 tahun selepas final episod Ultraman Trigger. Serta antara yang menariknya juga, dia lebih kurang macam Tiga dengan Trigger. Kalau macam Daina ni, permulaannya adalah di Marik. Tapi kalau macam Deka, permulaannya adalah di bumi. Dia punya villain utama pun sama juga, iaitu berkisahkan tentang Spear, yang mana kita nampak dia akan membuat kekacauan di bumi. So dia punya watak utama iaitu Asumi Kanata. Kita nampak dia ni adalah main character ataupun watak yang bersemangat. Ada iras-iras Asuka. Nampak yang pekerjaan dia ni dekat dalam cerita tu adalah menjual keropok nasi angkasa. Selain itu juga dia punya watak ni bertenaga untuk melakukan setiap pekerjaan, tak kisahlah sama ada menjual, menyelamatkan orang ataupun menyertai latihan TPU. Dan ketika bumi diserang oleh Spear, kebanyakan dalam cerita Ultraman ni kita dah boleh nak agak macam mana dia akan bergabung dengan Ultraman. Kalau macam tak mati, kemungkinan Ultraman tu akan bergabung ketika dia diserang oleh raksasa. So dalam ni kita diserang oleh Spear, dia sangkakan diri dia mati, tapi lepas tu dia termasuk dalam satu lohong galaksi yang mana dia berjumpa dengan Deka. Dan dalam tu juga Deka ada bercakap dengan dia dan ada memberikan Ultra D-Flash dan juga kad untuk dia berubah. Cuma dalam cerita tu kita tak didengarkan suara Deka bercakap dengan Kanata. Tapi dalam ni pun kita tak tahulah sama ada Deka ni ada kaitan dengan Asumi ataupun tak. Tapi macam mana sekalipun, apa yang kita nampak dekat sini, yang Kanata human host untuk Deka, bukan human form. Tak lama selepas tu, ketika Spear menyerang bumi, maka Spear mengeluarkan Spearsaurus untuk membuat kekacauan. Serta ketika Deka berjaya menewaskan Spearsaurus, so Deka diperlihatkan bahawa Spear ni akan menyerang keseluruhan bumi. So lepas itulah, setelah bertarung di bumi, kemudian dia bertarung juga ke luar angkasa untuk menewaskan dia punya bos Fear. Tapi macam mana sekalipun kita nampak yang Deka pada masa tu dalam keadaan yang lemah. Sebab itulah dia tak dapat nak lawan ataupun menang ketika berlawan dengan Spear tersebut. Ataupun dekat episod yang pertama tu kita nampak dia cuma hanya ada basic form saja. So dia punya kekuatan apa semua tidak kuat. Dan masa Deka menggunakan dia punya finisher, kita nampaklah dia ada referensi daripada 3 era Ultra, yang mana Showa, Ultra 7, Heisei, Nexus dan New Generation Orb. Serta macam mana dia bertemu dengan kawan-kawan dia ceritakan dengan agak bagus. Yelah, sebab kalau macam sesetengah kebanyakan siri Ultra, dia akan terus masuk ke dalam first member ataupun tim utama. Tapi untuk yang ni kita nampak Kanata dan kawan-kawan dia akan memasuki dulu sekolah latihan TPU sebelum mereka ni akan diserap ke dalam Guard Select. Dan bila masa tengok tu, tiba-tiba ada satu scene yang nampak macam ni bukan Ignis ke? So kalau macam Bro Fatih tengok, dia punya muka memang lain daripada Ignis. Jadi untuk episod yang pertama ni, bagi Bro Fatih boleh dikatakan antara episod yang menarik dan syok untuk kita layan. Itu saja bagi Bro Fatih untuk video pada kali ini. Maaflah jika ada kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.